Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis ilmu. Kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah. Dan program kita pada pagi ini juga dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah yang dikenali sebagai Pondok Masjid yang bekerjasama dengan Masjid Wilayah. Mudah-mudahan program yang kita laksanakan pada pagi ini memberi manfaat pada kita semua, insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tajuk tentang berkaitan dengan tasawuf menggunakan kitab Bustanul Arifin Al-Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimakumullah. Sebelum kita membahaskan kitab ini, kita akan melihat tentang pengenalan kitab dan pengarangnya. Pada permulaan perbahasan kita ni, kita akan tengok dari sudut mukaddimah kitab itu berkaitan dengan apa yang terkandung dalam kitab ini untuk hari ini. Dan maksud kitab Bustanul Arifin ini ialah taman orang-orang yang arif, iaitu orang yang mengenal Tuhan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tujuan kitab ini ditulis ialah untuk bimbingan ke arah ma'rifatullah, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau tengok dalam kitab ni, dia banyak mengandungi nasihat dan pelajaran yang berharga, terutama bagi orang yang mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju ke arah ma'rifatullah yang sebenar. Maka sesuailah bagi orang yang ingin kenal Allah Ta'ala untuk berjalan menuju Allah Ta'ala, belajar kitab ni, iaitu kitab Bustanul Arifin. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengarang kitab kita ni ialah Al-Imam An-Nawawi rahimakumullah, min kibaru ulama', salah seorang ulama' besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kitab ni sangat sesuai untuk kita belajar dalam untuk kita memahami cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok perbezaan di antara orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, dia tak sama. Ibarat kita macam kita kenal orang dengan orang yang kita tak kenal orang, tak sama. Tak ke sama? Tak sama. Orang yang kenal dengan orang tak kenal tak sama. Contoh, saya ambil contoh. Ada seorang yang berhormat negeri Terengganu. Dia cerita berkaitan dengan kisah ni, kisah betul, kisah benar, Sultan Mizan Zainal Abidin. Siapa tak kenal Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan negeri Terengganu. Satu hari Sultan Mizan Zainal Abidin ni dia keluar satu rombongan daripada istana, naik motor besar. Naik motor besar berjalan sampai satu tempat, disinggah satu tempat di Kuala Berang. Kuala Berang ni tempat jin bertendang. Kawasan Ulu lah orang panggil, jin bertendang. Jadi Sultan Mizan Zainal Abidin ni, dia pergi melawat, dia pergi berhenti kat situ, pergi ke kedai runcit untuk beli barang. Kebetulan Sultan Mizan ni, dia pakai baju biasa, orang tak kenal dia. Jadi bila masuk dalam kedai tu, dia tanya, "Makcik, saya nak beli air mineral, air botol mineral nak beli." Jadi makcik ni bila tengok Sultan Mizan ni tak kenal, dia kata, "Pergi ambil kat sana." Dia tunjuk, "Pergi ambil kat sana." Sultan Mizan pun pergi cari, cari tak jumpa cari.
Bila tak jumpa cari, dia tanya lagi, makcik, kat mana air mineral ni? Tak jumpa cari. Kata makcik ni, "Nu, pergi ambil kat sana nu. Nu, pergi ambil kat sana." Dia pergi tunjuk, pergi ambil kat sana. Sultan Mizan pun ambil, jumpa air mineral, lalu dibayar, lalu dia pun keluar. Bila lepas keluar, orang yang duduk keliling dengan Sultan Mizan ni mari jumpa makcik ni. Makcik kenal tak? Makcik cakap dengan siapa tadi? Dia tanya. Dia kata, makcik kata tak kenal. Siapa dia tak tahu? Tak kenal. Tak, Sultan Mizan ni dia pakai baju biasa, orang tak kenal. Jadi pembantu Sultan Mizan ni kata, makcik cakap tadi tu dengan Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Negeri Terengganu. Bila dengar begitu, terkejut makcik ni. Terkejut, terperanjat. Allah, dia kata. Makcik ingat orang biasa, rupanya Sultan Mizan. Tu beza. Nak sebut tentang bagaimana perbezaan orang kenal dengan orang tak kenal. Sebab tu kalau orang makcik ni dia kenal awal-awal lagi, hak mari tu adalah Sultan Mizan Zainal Abidin, macam mana cara dia? Mesti dia nak tunjuk macam tadi tu. "Nu, pergi ambil sana nu. Nu, pergi ambil." Tu tak kenal. Tapi kalau dia kenal, tuan-tuan, sampai saja Sultan Mizan di kedai dia, dia angkat tangan, "Ampun tuanku, beribu ampun. Harap patik diampun." Dia dengan penuh dengan beradab. Sebab apa? Dia kenal siapa hak datang ke kedai dia, iaitu Sultan Negeri Terengganu, Sultan Mizan. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita tak kenal, kita akan tidak takut pada Allah. Maka orang yang kenal ni akan menyebabkan kita mari sifat takwa pada Allah. Maka kitab Bustanul Arifin ni yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi mengajar kepada kita supaya pergi untuk menuju kepada ketakwaan pada Allah, takut pada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita pergi kepada tajuk-tajuk perbahasan kitab dalam kitab Bustanul Arifin ini. Kalau kita tengok secara keseluruhan, kitab ini mempunyai 5 bab perbahasan. Ada 5 bab yang penting, 5 bab yang besar tentang dalam kitab ini. Yang pertama, kalau kita tengok bab yang pertama, bab fi ikhlasu wa ihdari an-niyah fi jamil a'mali az-zahirah wa batinah. Itu bab pertama. Bab pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan yang zahir dan batin. Itu bab pertama. Imam Nawawi dibahaskan tentang bab niat ikhlas. Itu penting ni, ikhlas. Bagaimana Imam Nawawi mengungkaikan tentang kepentingan niat ikhlas, insya-Allah kita akan bahas dalam siri-siri perbahasan dalam kitab Bustanul Arifin. Dan yang kedua, bab yang kedua yang kita akan bahas dalam pengajian kitab ni tentang berkaitan dengan al-hadis allati 'alaiha midarul Islam. Berkaitan dengan hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas dalam agama Islam. Imam Nawawi dia ambil hadis-hadis, ada berapa hadis yang diletakkan dalam kitab dia untuk kita memahami asas-asas agama Islam. Sebab tu orang yang nak kenal Allah Ta'ala, orang yang kenal Tuhan, dia mesti kena belajar di antaranya hadis. Maka Imam Nawawi mari hadis. Bahkan disebut oleh Syekh Abu Amr rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Abu Amr rahimahullahu ta'ala, siapa dia Abu Amr? Seorang ulama besar. Al-Imam Ibn Salah, ulama besar di kalangan ulama hadis yang cukup hebat, yang lahir pada tahun 557 Hijriah, lahir di Syarhan, utara Iraq, dan wafat pada tahun 643 Hijriah di Damsyik. Ibn Salah ni satu ulama besar. Dia ada satu kitab yang dikarang yang terkenal, Muqaddimah Ibn Salah, yang perbahasan tentang ilmu mustalah hadis. Makna orang yang mengaji hadis mesti kena kenal kitab ni, tentang kitab Ibn Salah, Muqaddimah Ibn Salah. Dia kata dalam kitab Bustanul Arifin ni, qala Syekh Abu Amr rahimahullahu ta'ala, wa ikhtilafihim fi a'yaniha wa adadiha. Berlakunya perselisihan antara mereka itu para ulama dalam menentukan dan bilangan hadis berkaitan dengan asas-asas agama Islam. Kata Ibn Salah, hadis-hadis berkaitan dengan asas-asas untuk memahami Islam tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Fabalagat 26 hadisan, maka sampailah bilangan hadis-hadis itu 26 buah hadis. 26 buah hadis.
yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Salah, bahkan ditambahkan lagi oleh Imam Nawawi 2 lagi hadis, maknanya 29. Maka dalam hadis bab yang kedua ni keseluruhannya ada 29 hadis yang kita akan bahas dalam tajuk Al-Ahadis allati 'alaiha midarul Islam. Hadis-hadis pilihan yang merupakan asas-asas Islam. Yang insya-Allah yang kita akan cuba pergi tengok satu persatu hadis yang penting yang kita kena belajar bagaimana cara-cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga yang kita akan belajar dalam kitab Bustanul Arifin, iaitu bab faslu fil haqiqatul ikhlas wasidq. Pada membicarakan tentang hakikat ikhlas dan benar. Ikhlas dan al-ikhlas wasidq. Ikhlas dan benar. Bagaimana ulama-ulama membicarakan tentang hakikat ikhlas dan kebenaran, benar, sifat benar. Dalam bab ni kita akan bincang secara mendalam hakikat keikhlasan, didatangkan pandangan-pandangan ulama yang ramai bagi memahami tentang ikhlas dan as-sidq, benar. Dia akan bawa mari macam-macam pandangan ulama tentang perkara ni, dan kita akan cuba faham tentang apa makna ikhlas yang sebenar. Kadang-kadang kita salah ingat, kita salah tafsir. Kita rasa kita ikhlas dah. Rupa-rupanya bila kita belajar pandangan-pandangan ulama, rupa-rupanya jauh lagi ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ketiga, tentang disebut berkaitan dengan ikhlas dan as-sidq, tentang benar. Di antara pandangan-pandangan ulama yang kita akan bahas dalam bab yang ketiga ni, tentang hakikat ikhlas, antaranya didatangkan pandangan-pandangan Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi rahimakumullah. Antara juga Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimakumullah. Di antara juga Abu Yaqub As-Susi radhiyallahu anhu. Banyak disebut tentang bagaimana ikhlas itu, hakikat keikhlasan. Kita akan tengok bagaimana pandangan ulama tentang perkara ni. Kemudian bab yang keempat. Bab yang keempat, babu fi nafais ma'surah. Bab berkaitan dengan menyatakan himpunan kata-kata ulama yang indah. Imam Nawawi dibuat kupu pandangan-pandangan ulama yang cukup indah yang akan kita belajar dalam kitab ni. Dalam bab ni dinakalkan sebanyak 59 perkataan ulama yang indah lagi memberi faedah kepada kita. Ini ucapan ulama. Apa disebut tentang apa kaitan dengan ilmu tasawuf, disebut banyak yang boleh kita ambil manfaat daripada ucapan-ucapan ulama yang dinakalkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dan bab yang kelima, ini bab yang terakhir dalam perbahasan dalam ilmu kitab Bustanul Arifin, fi karamatil al-awliya wa mawahibihim, pada menyatakan karamah para wali dan keistimewaan mereka. Ini bab terakhir. Bila kita dah belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, akhir sekali membicarakan tentang karamah para wali dan keistimewaan mereka. Ini puncak yang tertinggi dalam bab yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Di antara perbahasan dalam tajuk ini ialah, saya bagi beberapa soalan tentang perbahasannya itu. Antaranya dibahas tentang apakah seorang wali tahu tentang kewaliannya. Adakah dia tahu dia ni seorang wali ataupun tidak? Kita kadang-kadang kita rasa kita wali dah, rupa-rupanya kita wali, bukan wali. Apakah wali itu tahu tentang kewaliannya? Dibahas dalam kitab ni. Yang kedua, tidak boleh melebihkan wali daripada Nabi. Dibahaskan oleh para ahli ulama. Tak boleh kita lebihkan para wali melebihi daripada para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dibahas. Dan yang ketiga, dalam bab ni juga disebut daripada asal perkataan wali. Apa daripada mana perkataan wali ni? Kita akan tengok dalam bab yang terakhir. Dan yang kelima, farqu bainal mu'jizah wal karamah, perbezaan di antara mukjizat dan karamah. Apa beza mukjizat dan karamah? Ini kita akan tengok pada tajuk yang kelima, tentang berkaitan dengan kelebihan mukjizat dan karamah dalam bab karamah para wali dan keistimewaan mereka. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu dari sudut sedikit pengenalan
berkaitan dengan kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk yang kedua. Kita masuk kepada biodata pengarang. Siapa dia pengarang kitab ni? Kita akan tengok Bustanul Arifin ni. Baik, di antara pengarang ataupun biodata pengarang yang ditulis kitab Bustanul Arifin ni ialah namanya nama sebenarnya Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Kunyah Abu Zakaria, dinisbahkan An-Nawawi. Rupa-rupanya Imam Nawawi ni nama sebenarnya ialah Yahya bin Sharaf. Cuma terkenal namanya ialah An-Nawawi. Kenapa orang panggil An-Nawawi? Kerana Imam Nawawi ni, Yahya bin Sharaf ini lahir dan mati di sebuah tempat itu Nawa. Ada satu tempat di Nawa yang dikenali sebagai di Hauran Syria. Syria. Ada satu tempat kampung Nawa. Maka orang nisbahkan kepada dia An-Nawawi. Terkenal dengan An-Nawawi. Cuma nama sebenarnya Yahya bin Sharaf. Tak? Kalau sebut Yahya bin Sharaf orang tak kenal. Sebut Imam Nawawi orang baru kenal. Ni dia punya biografi Imam Nawawi rahimakumullah. Sebab tu lahir Imam Nawawi ni pada tahun 631 Hijriah. Lahir dia. Dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Kalau kita tengok daripada sudut lahir dan kewafatan Imam Nawawi ni, dia meninggal usia dalam tempoh 45 tahun. Umur 45 tahun. Umur yang sangat singkat. Tak? Kalau 45 tahun ni orang muda lagi lah. Tak? Orang muda lagi. Dah meninggal dunia. Ini Imam Nawawi. Cumanya kalau kita tengok dari sudut sejarah Imam Nawawi, walaupun dihidup singkat umur 45 tahun, tetapi dia telah melakukan kebaikan dan jasa yang sangat besar pada umat sehingga kekal pada hari ini kebaikan itu. Apa dia kebaikan itu? Ialah ilmu dia. Orang ambil manfaat daripada ilmunya yang cukup besar. Ini hebatnya Imam Nawawi rahimakumullah. Sebab tu kalau tengok tempoh yang kita sekarang ni 1442 Hijriah. Kalau nak beza dengan kewafatan Imam Nawawi 676 Hijriah. Maknanya Imam Nawawi ni telah meninggalkan kita hampir dekat 766 tahun. Hampir dekat 766 tahun. Maknanya walaupun Imam Nawawi sudah meninggal dunia dah lama dah, tapi namanya masih disebut oleh orang. Bahkan kitab-kitabnya digunakan untuk diberi manfaat kepada umat Islam. Sebab tu kalau tengok kitab-kitab yang dikarang terlalu banyak. Antaranya kalau kita tengok kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Itu terkenal kitab dia. Di antara juga kitab Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Yang ketiga Hadis Al-Arba'in. Ini terkenal lah di Malaysia. Hadis 40. Yang kadang-kadang tengok banyak masjid menggunakan kitab ni untuk belajar. Hadis Al-Arba'in Imam Nawawi. Antara juga kitab Raudatul Talibin. Antara juga Bustanul Arifin yang kita bahas pada pagi ni. Ini karangan Imam Nawawi. Dan kitab lain-lain. Banyak lagi lah yang kitab yang kita tak sebut. Nak ceritanya bagaimana masa yang digunakan oleh Imam Nawawi. Manfaat masa dia. Sampai tahap digunakan sebaik mungkin memberi manfaat kepada manusia. Muslimin, muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Bila matinya anak Adam, maka terputuslah amalan dia melainkan 3 benda je. Tak, amalan semayangnya terputus bila mati. Amalan puasanya terputus bila mati. Amalan ibadat hak dia buat secara individu mati, terputus. Melainkan 3 Nabi sebut. Yang pertama apa dia? Sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Tak, sedekah yang mengalir. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pahala yang berpanjangan, tak, pahala yang berpanjangan, pencen untuk di alam barzah. Tuan-tuan, pencen yang berpanjangan, tuan-tuan cari 3 benda ni. Apa dia? Yang pertama, sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Cari yang pertama. Kalau boleh, kita termasuk di antara 3 benda ni hak Nabi sebut.
Jangan kita tengok tiga-tiga benda ni tak tersenara nama kita. Dah, usahakan untuk dapat. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir, kena cari. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat kepada orang. Dah, kita bagi tahu ilmu, satu ilmu. Dah, ilmu simple-simple je kita beritahu, tapi orang beramal dengan ilmu kita, maka pahala ni berpanjangan. Selagi mana dia beramal dengan ilmu yang kita beri, itu cukup besar. Walaupun kita dah mati, pahala yang mengalir di alam barzah. Yang ketiga, Nabi sebut awaladin salihin yad'ulah, doa seorang anak yang soleh. Ni payah tuan-tuan. Tak, nombor 3 ni nak dapat anak soleh yang doa ke atas kita ni payah. Tak, bukan senang. Tak, tapi kalau boleh dapat ni, alhamdulillah, besar dia punya ganjarannya, iaitu doa anak yang soleh ke atas kedua ibu bapanya. Tuan-tuan, maka kalau tak boleh hak ni, cari nombor 2. Kalau tak boleh nombor 2, cari hak pertama, iaitu sedekatin jariyah. Kalau tak boleh juga, dah tahu lah. Tak, terjun dalam Allah lah. Tak, bab tu penting tentang bagaimana Nabi sebut tentang betapa pentingnya pencing di alam barzah ni, cari amalan-amalan ni. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dari sudut bagaimana Imam Nawawi ni, kita tengok hebatnya Imam Nawawi ni, dia menggunakan manfaat masa dia. Dia tak sia-siakan waktu dia. Kata Dr. Asim Ibrahim Al-Kayali dalam kitab Bustan Arifin, ditulis dalam kitab dia. Dia kata Imam Nawawi ni kana faqihan wa muhaddisan wa hafizan. 3 benda. Imam Nawawi ni kana faqihan, dia mendalam ilmu dia. Hebat Imam Nawawi, faqih. Hebat orang dia. Wa muhaddisan, dah banyak meriwayatkan hadis, ahli hadis. Wa hafizan, dan orang yang kuat menghafal. Dah menghafal ilmu. Ni hebatnya Imam Nawawi. Yang kedua, kata Dr. Asim Ibrahim Kayali, wa kana qad sarafa awqatuhu kullaha fin anwa'u ulum wal amal bil ilm. Kata Dr. Asim Ibrahim, Imam Nawawi ni dia menghabiskan masa dia, keseluruhan masa dia dengan apa? Fin anwa'il ulum, dengan kesibukan jenis-jenis ilmu. Banyak belajar, banyak tulis, banyak beritahu tentang ilmu, sibuk dengan ilmu, berbagai jenis ilmu, wal amalu bil ilmi, dan beramal dengan ilmu. Itu hebatnya Imam Nawawi, kesibukannya dengan ilmu. Dan kata yang ketiga, wa kana la ya'kulu fil yawmi wa laylah illa akallatu wahidah. Imam Nawawi ni dia tak makan pada waktu siang dan waktu malam, melainkan makannya sekali saja. Sekali makan saja. Dan Imam Nawawi, kita berapa kali makan tuan? Tak, berapa kali makan? Kita pagi makan dah. Lepas tu pula tengah hari makan pula. Lepas tu petang pula makan. Lepas tu pula malam pula makan. Lepas tu pula kena molek nak tidur pun makan juga. Mulut tu duk konyak pula tengah nak tidur. Tu bukan kita lah, orang lain. Tapi dekat-dekat sini jugalah kita ni. Baik, maknanya kuatnya makan. Bahkan sekali makan tu 4 pinggan nambah. Tuan-tuan faham tak bahasa saya ni? Bahasa Terengganu. Minta maaf dah. Saya ni orang Terengganu. Habis dah ni cakap KL ni. Tapi keluar juga bahasa KL. Bahasa Terengganu. Hak faham lah. Hak tak faham pun buat faham sudah. Baik. Kita santai-santai je pagi ni. Baik tuan-tuan. Maknanya Imam Nawawi ni dia makan sekali sehari je. Tak kira lah waktu siang ke malam ke, sekali makan je. La yakulu fil yawmi wa laylah illa akallatu wahidah. Sekali makan. Imam Nawawi. Yang keempat, walam yatazawwaj. Imam Nawawi ni sampai tahap sibuk dengan ilmu, tak sempat nak kahwin. Tak sempat nak berkahwin. Ini Imam Nawawi. Disebut oleh Dr. Asim Ibrahim Al-Kayali dalam kitab Bustan Arifin tentang bagaimana biodata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kalau tu tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ni'matani maghbudun fihima kasirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering melekakan manusia, kata Nabi. 2 nikmat ni manusia kalau dapat melekakan manusia. Apa dia 2 nikmat ni? Tertipu manusia dengan 2 nikmat ni. Kalau dapat, kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat ni. Apa dia? Yang pertama, as-sihhatu,
kesihatan tubuh badan. Sihat. Tak? Nikmat sihat ni ramai tertipu. Nabi sebut dalam hadis. Tak? Manusia ramai tertipu dengan nikmat sihat. Dia rasa dia sihat, dia rasa lambat nak mati. Tak? Lambat lagi mati, umur baru 30. Tak? Lambat lagi mati ni. Sihat lagi ni, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, kek jantung tak ada, buah pinggang tak ada belaka. Sihat kita ni. Tak? Lambat lagi mati. Dia tertipu dengan nikmat sihat. Berapa ramai orang sihat yang pergi ziarah orang sakit di hospital. Dia pergi ziarah di hospital, tengok orang sakit kronik dah. Tak? Dalam keadaan pakai alat pernafasan dah. Dalam keadaan nazak kita tengok dia. Nyawa pun tercungak-cungak duk nafas. Tercungak-cungak nak nafas. Kita pergi ziarah. Kita kata dalam hati kita ni, orang ni esok mati. Tak lama dah orang ni. Nah, kita mari berasa dalam hati kita tu, orang ni mati kat gigi. Malah kadang mati ni. Nampak gitu dah. Tapi lepas dia pergi ziarah, dia balik naik motor, dia aksiden, dia mati dulu. Dia mati dulu. Padahal orang hak sakit di hospital tu dalam keadaan sakit mula-mula sihat tak? Sihat balik pula dah. Tak? Sihat balik pula. Jadi sihat balik. Tuhan beri dia gitu. Sebab tu Nabi kata jangan tertipu dengan dua nikmat. Apa dia? Yang pertama as-sihah, kesihatan. Sebab tu umur sihat ni, selagi mana Allah beri kepada kita kesihatan tubuh badan, tak ada penyakit, cergah, gunakanlah manfaat untuk kebaikan. Gunakan. Yang kedua kata Nabi, al-farah. Al-farah ni ialah masa lapang. Tak? Manfaatkan masa lapang yang kita ada ni guna untuk kebaikan. Tak? Sekarang ni kita berada dalam keadaan COVID. Tak, PKP lah, PKB lah, macam-macam. Jadi kehidupan kita ni disekat. Tak, banyak duduk rumah, banyak masa terluang, maka gunakanlah masa lapang tu untuk manfaat kebaikan kita. Di antaranya kita duduk dalam majlis ilmu. Tak, itu bagus. Gunakan kesempatan yang ada ni, kita manfaatkan dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu kita dapat beramal menjadi pahala kebaikan untuk diri kita di hari akhirat. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian kalau kita tengok di antara kemuliaan Imam Nawawi ni, kita belajar daripada sifat Imam Nawawi ni. Imam Nawawi ni disebut oleh Al-Imam Ibn Asar rahimahumullah. Imam Ibn Asar ni siapa dia? Seorang anak murid Imam Nawawi. Anak murid Imam Nawawi. Kata Imam Ibn Asar, guru kami ni dia tidak pernah mensia-siakan waktu dia. Masa dia tak disia-siakan. Sehinggalah waktu siang dan malam, bahkan waktu dia berjalan. Waktu dia berjalan, nak pergi ke mana, dia menggunakan masa berjalan itu untuk sambil menghafal ilmu. Apa ilmu? Tak? Tengah-tengah jalan pun duk hafal ilmu, duk baca ilmu. Hebat dia, Imam Nawawi. Maknanya dia guna manfaat dia ilmu dengan masa yang ada. Bahkan setakat dia berjalan tu pun manfaat untuk ilmu. Sebab tu kita ni manfaatkan ilmu kita, masa kita. Tak? Kalau tak sempat kita duk drive, tak? Hari ni alhamdulillah mudah. Tak? Kita tengah drive pun ataupun duduk dalam rumah, mana-mana pun kita boleh buat live, dengar ceramah. Mudah buat Facebook, dah? Dengar sambil-sambil buat kerja, dengar. Tak? Ini satu sikap yang sangat baik. Bahkan Imam Nawawi ni saat dia duk hafal ilmu, sambil-sambil tu dia berjalan. Tak? Dia gunakan kesempatan. Ambillah manfaat seperti mana yang disebut oleh yang disebut tentang berkaitan dengan Imam Nawawi rahimakumullah. Baik. Apa lagi gelaran Imam Nawawi ni? Kehebatan Imam Nawawi ni kalau kita sebut terlalu banyak. Antaranya kita sebut Imam Nawawi digelar sebagai min kibar ulama asy-Syafi'iyah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Oh, ni hebat Imam Nawawi. Siapa tak kenal Imam Nawawi ni rugi. Tak? Kadang-kadang hero Hindustan dia kenal lagi, sebut Imam Nawawi tak kenal. Malu kita. Sebab kita ni di Malaysia mazhab Syafi'i. Di antara ulama yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i, antara Imam Nawawi min kibar ulama. Tak? Hebat dia. Yang kedua, Imam Nawawi juga digelar sebagai muharrirul mazhab. Muharrirul mazhab, ulama yang dapat menghuraikan semua permasalahan dalam mazhab Syafi'i dengan kupasan yang mantap. Muharrirul mazhab, ulama yang dapat menghuraikan semula permasalahan dalam mazhab Syafi'i
dengan kupasan yang cukup mantap, yang cukup hebat. Itu hebatnya Imam Nawawi. Diulah dari sudut permasalahan dalam ilmu fiqh, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kan kalau tengok ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bersepakat menyatakan mereka memutamakkan pendapat Imam Nawawi. Maknanya kalau ada satu masalah dalam ilmu fiqh, dibincangkan pandangan-pandangan ulama, akhir sekali dimutamakkan dengan pandangan Imam Nawawi dan merajihkan dan utamakan berbanding dengan pendapat ulama-ulama lain. Ini hebat Imam Nawawi. Dia ambil pendapat Imam Nawawi. Bila dengar ulama-ulama lain, akhir sekali Imam Nawawi buat bagi pandangan, maka dia merajihkan pandangan ulama Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu besarnya digelar sebagai muharrirul mazhab. Dan yang ketiga, Imam Nawawi juga disebut sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz. Apa makna Al-Hafiz? Al-Hafiz ni ialah ulama yang menghafal hadis lebih daripada 100,000 hadis. Sekali dengan sanad dan matan. Bukan setakat hadis saja, sanad dengan matan. An dihafal oleh Imam Nawawi lebih daripada 100,000 hadis. Ini hebatnya Al-Hafiz. Kita bukan Al-Hafiz, kita Al-Hafuz. Kadang-kadang Al-Hafuz. Kadang-kadang lagu lebih kita ingat banding benda lain. Lagu Hindustan, sekali kita nyanyi kita ingat habis daripada awal sampai akhir. Kita Al-Hafuz. Kadang-kadang baca Al-Kafirun, surah Al-Kafirun, tak jumpa cari jalan, tak jumpa jalan balik. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum. Duk keliling waktu rambak dia, tak jumpa lakon dinuku. Tu kita. Bukan kita lah, orang lain. Maksudnya Al-Hafiz. Ulama-ulama dulu digelar sebagai Al-Hafiz. Hebat. Kenapa? Menghafal 100,000 hadis sekali dengan perawi dengan sanad dia. Ini cukup hebat Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Kemudian di antara gelaran Imam Nawawi ini digelar sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam. Kenapa digelar sebagai Syekhul Islam? Kerana Imam Nawawi ini mengarang berbagai kitab dan tajuk-tajuk yang penting. Hasil daripada kerangan dia tu, orang manfaat, dan tajuk tu tajuk yang sangat penting. Dan kitab-kitab yang sangat penting digunakan oleh masyarakat umat Islam. Bahkan seluruh dunia menggunakan kitab Imam Nawawi rahimahullah sebagai panduan dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Ini hebatnya Imam Nawawi, digelar sebagai Syekhul Islam. Bahkan kalau tengok pada tahun 665 Hijriah, 665 Hijriah, bahkan Imam Nawawi dilantik sebagai Syekhul Hadis. Bukan setakat Syekhul Islam, Syekhul Hadis. Maha guru dalam ilmu hadis. Digelar sebagai begitu. Kenapa? Kerana dilantik menjadi Syekhul Hadis di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dilantik. Hebat. Kerana mendalam ilmunya dalam bidang hadis. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu dari sudut pengarang kitab kita Imam Nawawi rahimahumullah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah kenal kitab Bustanul Arifin, dan kita dah kenal tajuk-tajuk yang kita akan bahas, dan kita dah kenal siapa pengarangnya, penulis kitab ni, yang menghimpunkan berkaitan dengan cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita mula tajuk kita yang pertama. Tajuk yang pertama. Apa dia tajuk yang pertama? Iaitu tajuk berkaitan dengan babu fil ikhlasi wa ihdarun niyah fi jami'il a'mali az-zahirah wa batinah. Itu tajuk pertama yang kita akan bahas pada pagi ni. Kalau sempat, insya-Allah kita cuba habiskan tajuk ni. Bab pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan yang zahir dan batin. Cerita bab ikhlas. Ikhlas dari sudut zahir dan batin. Maka di antaranya Imam Nawawi pada bab yang pertama ni, bab ikhlas ni, dari sudut zahir dan batin, Imam Nawawi diwak mari ayat Quran dulu. Ayat Quran, dihimpunkan ayat Quran dulu, dalil-dalil daripada Al-Quran. Tu cara dia Imam Nawawi. Antaranya
Di antaranya dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Ta'ala memerintahkan ikhlas kita dalam beribadat. Itu dalilnya. Siapa suruh untuk ikhlas? Allah Ta'ala sendiri suruh kita ikhlas. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dalam surah Al-Bayyinah. Maksud dia, dan tiadalah mereka disuruh kecuali untuk beribadat akan Allah dalam keadaan mengikhlaskan baginya akan agama, dan dalam keadaan cenderung kepada agama Islam, dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Itu perintah daripada Allah supaya kita ikhlas dalam beribadat kepada Allah. Yang kedua, dia mari surah An-Nisa ayat yang kedua, ayat yang ke-100. Surah An-Nisa ayat 100 menceritakan tentang diberikan balasan pahala kebaikan bagi orang yang ikhlas. Tadi perintah Allah Ta'ala suruh ikhlas dalam beribadat. Apabila kita ikhlas, maka Allah Ta'ala akan beri balasan pahala kebaikan untuk kita. Maka disebut dalam surah An-Nisa yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi ayat yang ke-100, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah sebut dalam Quran, dan sesiapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul. Dia keluar daripada rumah, dia niat untuk berhijrah kerana Allah dan Rasul, bukan kerana lain. Maka kata Allah, thumma yudrikuhul maut, tengah-tengah dalam keadaan dia nak berhijrah, tiba-tiba mati, diragut kematian. Tak sampai tempat nak berhijrah, mati tengah perjalanan. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sebenarnya pahalanya telah tersimpan di sisi Allah. Itu pentingnya ikhlas. Dia niat ikhlas tak sempurna lagi, dia buat, tapi dah ada niat ikhlas tu, Allah Ta'ala simpan pahala dia. Dia beri pahala, tiba-tiba mati, Allah beri pahala untuk dia. Itu pentingnya ikhlas. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga yang didatangkan oleh Imam Nawawi dalam surah Al-Isra ayat 25, yang mana Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala ni dia sangat mengetahui dalam hati kamu. Hati kita ni Tuhan tahu sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 25, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, dan Tuhan kamu sangat mengetahui dengan apa yang ada dalam hati kamu. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Wa Mari dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala dia tahu apa yang terkandung dalam hati kita, dalam hati kecil kita. Sama ada kita riak, sama ada kita buat kerja bukan kerana Allah, bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain, Tuhan tahu belaka dalam hati kita. Ditegahkan oleh Imam Nawawi dengan ayat ni. Kemudian yang keempat, dia mari dalam surah Al-Hajj ayat 37. Surah Al-Hajj ayat 37, Allah melihat kepada orang-orang yang bertakwa. Yang keempat ni, Allah Ta'ala ni dia tengok pada orang-orang yang benar-benar bertakwa pada Allah. Firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maksud dia, dan tidak mencapai akan Allah oleh daging korban, dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan daripada kamu. Ini masalah korban. Tak, korban, kita korbankan lembu kita. Tak, ada orang ambil satu bahagian, ada buat dua bahagian, tiga bahagian, korban. Tak, korban Allah Ta'ala sebut walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala mengharapkan takwa daripada kamu. Takwa, bukan Tuhan nak daging hak kamu sembelih, bukan darah yang ditumpahkan daripada lembu yang dikorbankan, bukan Allah Ta'ala nak tu, tapi Allah Ta'ala nak takwa daripada kamu. Sebab tu penting ni ikhlas ni. Tak, kalau kita tak ikhlas, maka menyebabkan rugi amalan kita. Tak, walaupun kita korbankan banyak duit kita untuk korban, banyak masa kita untuk buat kebaikan, tapi tak ikhlas, maka pahala kita di sisi Allah, kita tak dapat apa-apa kebaikan.
Kata Ibnu Abbas ketika mana mensyarahkan ayat surah Al-Hajj 37 ni tentang peristiwa korban ni, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu walakin yanaluhu an-niyyatu minkum. Kata Ibnu Abbas, yang sampai kepada Allah niat yang ada dalam hati kamu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala melihat orang yang bertakwa ini, Allah Ta'ala tak terima daging korban, Allah Ta'ala tak terima darah daging korban itu melainkan daripada takwa kamu. Apa maksud dia? Ialah yanaluhu an-niyatu minkum, iaitu niat yang ada dalam hati kamu. Allah Ta'ala tengok situ rupanya, situ niat kita untuk berkorban. Wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim, at-taqwa ma yuradu bihi wajhu. Kata Ibrahim ketika mana mensyarahkan ayat surah Al-Hajj 37 ni, kata dia takwa itu satu amalan yang dikhendaki dengan akan keredaan Allah Ta'ala. Ma yuradu bihi wajhu, semata-mata kerana ketakwaan kepada Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala. Buat kerja kerana tu, maka hak itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini pandangan-pandangan ulama tentang apa yang disebut tentang ayat-ayat Quran, khususnya dalam ayat yang terakhir ni surah Al-Hajj. Dia mari pula pandangan-pandangan ulama. Wa qala Imam Abu Hasan Al-Wahidi, berkatalah Imam Abu Hasan Al-Wahidi, wa qala Az-Zujjaj, dan berkatalah Az-Zujjaj, makna lan yattaqabbalallahu dima wal luhum, makna yang Allah Ta'ala tidak menerima darah dan daging korban itu, iza kanat min ghairi taqwa Allah Ta'ala, iaitulah apabila seseorang itu tidak disertai dengan takwa pada Allah. Allah Ta'ala tak terima darah dan daging bagi siapa dia? Orang yang berniat tidak untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk bertakwa pada Allah, Tuhan tak terima. Itu disebut oleh Imam Abu Hasan Al-Wahidi. Wa inna ma yataqabbala minkum mastaqunahu bihi, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menerima amalan seseorang itu daripada amalan ketakwaannya. Allah Ta'ala terima. Wa hadha dalil ala anna syai'an min al-ibadah, maka inilah dalil ke atas sesuatu daripada ibadat la yasihu illa biniyah, tidak sah melainkan dengan niat. Setiap ibadat yang kita buat tidak disahkan melainkan dengan niat yang ada dalam hati kita. Wa huwa an yanwi bihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala, dan niat dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa ada'un ma amra bihi, dan menunaikan kewajipan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kata Imam Abu Hasan Al-Wahidi, berkatalah Az-Zujjaj tentang makna ayat yang Tuhan sebut surah Al-Hajj ayat 37 berkaitan dengan korban, daging korban tu. Maknanya Allah Ta'ala menerima orang-orang yang benar-benar yang untuk mendekatkan diri taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu tajuk yang pertama dalam kitab Musnah Arifin, pada ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan yang zahir dan batin. Okey, itu tajuk pertama. Kemudian kita masuk pula tajuk yang kedua. Apa dia tajuk yang kedua? Sama juga tajuk hak tadi, sambungan. Cuma hak ni lebih detail tentang menceritakan tentang ikhlas. Hak tu hanya sekadar sampingan saja, diceritakan tentang ikhlas. Hak ni tajuk yang kedua tentang bagaimana pentingnya ikhlas, kepentingan niat dan ikhlas. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setelah Imam Nawawi rahimahumullah diwamari ayat-ayat Quran, kemudian penafsiran-penafsiran daripada ulama tentang berkaitan dengan ayat yang disebutkan tadi, kemudian Imam Nawawi diwamari satu hadis. Hadis ni famous lah, terkenal, dan mungkin di kalangan kita ni yang sudah hafal hadis ni. Apa dia? Hadis yang berkaitan dengan kepentingan niat. Hadis innamal a'malu binniyat. Kita baca hadis ni, hadis yang pertama, iaitu an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqan alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud dia daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja segala amal itu dengan niat dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya ataupun perempuan yang ia ingin kahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin sekalian, hadis ni hadis yang cukup besar di sisi para alim ulama. Sebelum kita menghuraikan hadis ni, moleklah dulu kita tengok dari sudut pandangan ulama tentang hadis ni, yang menceritakan tentang kepentingan niat. Niat ni saja tuan-tuan penting. Tak, nampak je kecil tapi besar. Di antaranya para ulama menyatakan, di antara hadis yang kita baca ni, antara ulama kata sebaik kitab yang dikarang hendaklah didalui dengan hadis ni. Kata sebahagian ulama menyatakan kalau nak tulis kitab, nak karang kitab, nak satu ilmu, maka mulakanlah dengan hadis ni, letak hadis ni. Cerita berkaitan dengan niat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia, antaranya kitab Riyadhus Salihin, tajuk pertama yang dibahas oleh Imam Nawawi kitab hadis berkaitan dengan niat. Ikhlas. Tuan-tuan buka bab niat dulu. Dah, cerita bab niat. Dalam kitab Hadis Al-Arba'in, hadis 40. Tuan-tuan buka kitab pertama, hadis bab kaitan dengan niat. Antara juga kitab Bustan Arifin, kitab kita baca pada pagi ni, pun juga dimulakan dengan hadis berkaitan dengan niat. Kenapa disebut tentang hadis berkaitan dengan niat? Nak ceritanya Imam Nawawi nak tegahkan penting niat ni. Ikhlas ni penting. Jangan main-main. Sebelum kita bicara tentang perkara yang lain, kita bahas dulu tentang bab niat. Oh, penting tuan-tuan niat ni. Kemudian disebut dalam kitab Bustan Arifin ni, dia mari satu pandangan Al-Imam Abdul Rahman Al-Mahdi rahimahullah. Imam Al-Mahdi menyatakan sekiranya aku mengarang kitab, tentu akan aku mulai dengan hadis ni. Kalau aku nak tulis kitab, aku akan tulis hadis ni dulu. Dah, nak cerita penting bab niat ni. Dan begitu juga Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah. Dia beri nasihat kepada kita. Kerana setiap amalan yang kita buat ni, dia bergantung kepada 3 benda. Imam Baihaqi kata, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah, dia beri nasihat dalam kitab Mukhtasar As-Sunan. Sunan Al-Baihaqi dia sebut 3 nasihat untuk kita. Amalan seseorang hamba itu bergantung dengan 3 perkara. Yang pertama, amalan zahir, perbuatan kita, fi'li. Perbuatan kita, fi'li, perbuatan. Yang kedua, qauli, lidah, ucapan kita. Yang ketiga, qalbi, niat. 3 benda ni tuan-tuan kena jaga. Fi'li, qauli, qalbi. 3 benda kena jaga. Apatah lagi hak duduk dalam hati ni, qalbi. Dalam hati benda hak tak nampak. Kalau fi'li jelas nampak, kita boleh nilai. Dari sudut qauli boleh nampak, tapi qalbi ni duduk dalam hati. Maka kena jaga sungguh-sungguh, khususnya dalam bab qalbi ni. Tergantung pada 3 sesuatu amalan pada 3 benda ni, kata Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Baik tuan-tuan, maka hadis berkaitan dengan innamal a'malu binniyat ini hadis yang mempunyai martabat dan nilai yang tinggi dalam hukum Islam. Oh, besar tuan-tuan hadis ni. Walaupun kadang-kadang tu tengok budak-budak duk baca hadis ni, budak-budak sekolah agama, budak-budak sekolah tadika disuruh hafal hadis ni, innamal a'malu binniyat. Rupa-rupa hadis yang kita baca ni nilai yang sangat tinggi di sisi para alim ulama.
Sehingga Al-Imam Syafi'i disebut dalam kitab Bustan Arifin ni, yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min al-fiqh. Kata Imam Syafi'i, aku telah masukkan dalam hadis ni 70 bab dalam ilmu fiqh. 70 bab dalam ilmu fiqh. Bab hadis ni saja berkaitan. Ceritanya pentingnya bab niat ni. Bab niat sampai disebut dalam 70 bab ilmu fiqh. Bahkan disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal siapa dia? Anak murid kepada Imam Syafi'i. Itu mazhab Hanbali. Besar. Apa dia kata? Yadkhulu fihi sulusul ilm. Hadis ni saja telah merangkumi 1/3 daripada keseluruhan ilmu. Oh tuan-tuan, kita baca hadis ni saja 1/3 ilmu dah kita baca. Banyak tuan-tuan. Sebab apa disebut tentang 1/3 ilmu? Sebab kalau kita tengok dalam bab fiqh, contoh dalam bab ibadat, kita tak payah buka dalam bab lain, bab ibadat saja. Bab ibadat, kita solat, hukum solat mula-mula sekali apa dia? Niat. Niat hukum solat. Wudu, hukum pertama wudu apa dia? Niat. Kita nak puasa mesti kena ada dengan niat. Nak pergi haji kena ada niat. Tayamum kena ada niat. Zakat pun kena ada niat. Rupanya banyak berkaitan bab ibadat dia bermula dengan niat. Dengan niat. Sebab tu penting. Sama ada kita puasa sunat ataupun wajib, mesti kena dengan niat. Baik. Mengapa kita perlu berniat? Ini soalan. Kenapa kita perlu berniat? Kata ulama menyatakan untuk bezakan satu amalan ibadat dengan adat. Itu beza dia. Adat dan ibadat. Adat ni kebiasaan lah. Dia nak beza. Dengan niat saja kita boleh beza satu amalan tu ibadat dengan adat. Contoh, orang yang masuk dalam masjid. Kita ambil contoh. Orang yang masuk dalam masjid, dia masuk dalam masjid berehat. Duduk rehat. Dengan orang yang masuk dalam masjid, dia berniat iktikaf. Tak sama kedudukan dia di sisi Allah. Tak sama. Sebab apa? Dengan niat dia saja. Dia niat iktikaf dalam masjid, dia beri pahala oleh Allah. Kalau dia tak niat, tak ada saja-saja. Tak dapat pahala. Itu beza. Nak beza dengan adat kebiasaan dengan ibadah. Ataupun orang yang mandi kerana kewajipan syarak. Mandi mengangkat adab sah, mandi wajib. Dengan niat, dengan orang yang hanya mandi semata-mata mandi je. Sekadar untuk sejukkan badan, sekadar untuk bersihkan badan, sekadar gitu je. Maka tak sama kedudukannya. Kenapa? Kerana bezanya dengan niat. Dan yang ketiga, orang yang antara juga orang yang mencari rezeki. Contoh, mencari rezeki, daripada pagi sampai ke petang bekerja. 7 pagi sampai 7 malam. Penat, lelah dia. Bekerja siang malam, pagi petang, cari rezeki untuk menyara keluarganya, untuk beri makan pada anak dia, nak beri nafkah pada isteri dia. Dengan niat dia kerana Allah, setiap perbuatan yang dia buat diberi pahala oleh Allah. Niat. Lepas tu beza niat dengan kenapa nak beza ibadat dengan adat, kebiasaan. Lepas tu penting niat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab fiqh, apa kelebihan orang yang sentiasa melazimi niat dalam diri dia? Apa manfaat dia dapat? Setiap kali dia buat, dia sentiasa berniat. Apa faedah dia? Ni kelebihan yang besar lah. Orang sentiasa berniat. Apa dia tuan-tuan? Dalam fiqh ala mazahib al-arba'ah oleh Abdul Rahman Al-Jaziri rahimahullah, beliau menyatakan bahawa di sana ada kelebihan orang yang sentiasa melazimi niat. Apa dia? Kata dia, barang siapa yang membiasakan dirinya berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, Allah Taala akan memudahkan ia duduk di atas jalan yang lurus. Kalau setiap perbuatan yang kita buat niat kerana Allah, setiap perbuatan kita buat, maka Allah Taala akan pelihara hatinya supaya tidak terpesong, terpaling. Orang berniat, sentiasa berniat setiap perbuatannya. Yang kedua, orang yang membiasakan solat dengan niat dalam lubuk hatinya, dengan ikhlas, sebanyak 5 kali sehari. Setiap kali kita solat kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lillahi ta'ala, kita ajar hati kita ni supaya
ikhlas kerana Allah. Diajar, didik hati kita, membiasakan dalam lubuk hati kita ni. Berbeza dengan orang yang tak solat. Tak, orang tak solat, dia tak boleh hati dia untuk buat kerana Allah Ta'ala. Niat ikhlas kerana Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir dah, sebelum kita pergi kepada soalan kalau ada, iaitu melahirkan sifat-sifat mulia. Iaitu orang sentiasa niat ikhlas dalam diri dia. Setiap kali nak buat benda, dia niat kerana Allah, akan mengikiskan sifat-sifat kotor dalam hati dia. Sifat takabur, sifat sum'ah, sifat riya, ujub. Dia sentiasa niat ikhlas kerana Allah, sentiasa melazimi niat. Maka terhakis sifat-sifat kotor dalam jiwa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada soalan, boleh kita tengok soalan-soalan yang ingin ditanya. Tak ada soalan Okey. Baik, tak ada soalan, kita teruskan lagi perbahasan tentang hadis yang berkaitan dengan niat ini. Dan sebelum kita masuk tentang hadis ini, nak ceritanya betapa pentingnya niat dalam hati kita. Dalam hati kita ni, dah bahkan disebut oleh para ahli ulama, ia mentarbiah diri kita ni supaya mengikhlaskan diri kepada Allah setiap kali kita berniat. Mengikiskan sifat-sifat kotor, sifat-sifat keji yang ada dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk hadis yang pertama ini. Baru masuk hadis tuan. Okey, ada soalan? Baik. Soalan yang pertama, apa itu lintasan niat, Ustaz? Lintasan niat. Sebelum kita tanya tentang berkaitan dengan lintasan niat ini, kita kena faham apa itu niat. Niat itu apa dia? Niat, para ulama menyatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Itu niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat ni adalah satu perbuatan yang kita buat beriringan dengan perbuatan kita. Satu qasad beriringan dengan perbuatan kita. Itu niat. Dia tak sama dengan angan-angan kosong. Berangan-angan buat usaha pun tak. Itu bukan orang panggil niat. Niat ni ialah orang yang betul-betul hak litah dalam hati dia. Memang dia nak buat sungguh. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, dengan perbuatannya memang sungguh dia nak buat. Sebab tu kita akan tengok perbahasan ulama dalam kitab fiqh dalam bab solat. Mengapa ulama berbeza pandangan dari sudut niat dalam solat. Dalam mazhab Syafi'i, kenapa solat tu niat saat ketika mana? Saat kita mengangkat takbiratul ihram. Kita akan Allah, kita niat dalam hati kita. Dia beriringan dengan perbuatan. Niat ni dia lebih kuat lagi berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Dia sekali dengan perbuatan, usaha kita. Itu adalah niat, lintasan hak ada dalam hati kita, dan nak niat sungguh nak buat. Itu maksud dia. Ada lagi soalan? Soalan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Siapakah yang berhijrah kerana wanita itu? Baik. Kita dah masuk hadis lagi ni. Perbincangan hadis ni. Tapi tak apa dah, oleh kerana dia tanya soalan tentang siapakah yang berhijrah kerana seorang wanita. Memang ada hadis yang disebut dalam hadis ni tentang bagaimana kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang respon daripada hadis ni, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Hadis ni dia ada asbabul wurud, sebab berlakunya hadis. Di antaranya peristiwa bagaimana ada seorang lelaki yang berhijrah kerana seorang wanita. Wanita itu bernama Ummu Qais. Maka kata Ibnu Mas'ud, kami gelarkan dia Muhajir Ummu Qais,
seorang lelaki yang berhijrah kerana Ummukis. Lelaki yang berhijrah kerana wanita. Sebab wanita ni letak syarat. Dia letak syarat. Kamu kalau nak kahwin dengan aku, kamu kena berhijrah. Kena berhijrah. Sebab aku pun nak berhijrah juga. Maka lelaki ni pun berhijrah juga. Sebab peristiwa hijrah ni adalah peristiwa menjadi kewajipan kepada orang yang mampu untuk berhijrah, kena berhijrah. Maka ada di antara mereka itu berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Dia berhijrah semata-mata untuk berkahwin dengan wanita ini, sehingga sampai di sana dia berkahwin dengan wanita ini. Maka digelar sebagai muhajir Ummukis, yang berhijrah semata-mata kerana Ummukis. Itu di antara peristiwa yang kita akan sebut nantilah. Tapi oleh kerana dah tanya soalan, kita jawab terus tentang hadis ni. Baik. Ada lagi soalan. Yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita ingin latih untuk ikhlas? Sebab ikhlas ini rahsia Allah, tapi bagaimana caranya Ustaz? Okey, soalan yang bagus. Tentang untuk melatihkan sifat ikhlas. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ikhlas ni mempunyai cabaran yang sangat besar lah untuk kita melakukan satu amal. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asrar. Aku ni paling takut sekali akan menimpa ke atas kamu satu penyakit. Nabi bimbang ke atas kita ni satu penyakit yang akan menimpa ke atas kita. Kita ni hari ni sakit, hak paling kita takut apa dia kan? COVID-19 tau. Orang takut kita. Kena pakai mask, kena ikut SOP, sebab bimbang akan dijangkiti dengan COVID. Itu penyakit hak yang kita takut. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, hak paling aku takut yang menimpa ke atas kamu asyirkul asrar, syirik kecil. Penyakit syirik kecil yang akan menimpa di atas kamu, kata Nabi. Lalu fasu'ila anhu, ditanya oleh para sahabat, ma asyirkul asrar, apakah dia asyirkul asrar? Apa dia syirik kecil ni? Maka kata Nabi SAW, ar-riya', orang yang melakukan satu amalan bukan kerana Allah. Maknanya penyakit ni penyakit yang menakutkan. Sebab terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 golongan manusia yang mula-mula sekali Allah humban dalam neraka. Ada yang kita akan baca nanti, dan kita akan bahas 3 golongan. Mereka ni bukan ahli maksiat. Mereka ni bukan ahli yang melakukan dosa. Tapi 3 golongan hak Nabi sebut ni, hak mula-mula Allah humban dalam neraka ialah ahli ibadah. Ahli ibadah yang banyak di antaranya, yang banyak memberi sumbangan, sedekah, tapi Allah humban dalam neraka. Kita akan baca hadis ni. Nak ceritanya, ada juga orang ahli ibadah yang Allah humban dalam neraka. Disebabkan kenapa? Kerana tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka penting ikhlas ni. Bagaimana nak ikhlas? Tuan-tuan, setiap benda yang kita buat mesti buat kerana Allah Taala. Di antaranya kata ulama, nak tahu kita ikhlas ataupun tidak, di antaranya kita ukur dengan perkara ni. Apa dia? Tarku min amalin nas, meninggalkan satu amalan kerana manusia, itulah riak. Riak dia apa dia? Tinggal satu amalan kerana manusia. Tarku min amalin nas, riak. Dia biasanya rajin main sunat. Kebetulan hari tu tok tua dia mari. Jadi bila tok tua dia mari, dia malu dengan tok tua dia. Kalau aku main sunat kan, tok tua puji pula. Bagus natu aku ni. Rajin sungguh main sunat. Lalu dia tinggalkan sembahyang sunat tu kerana tok tua dia. Dia malu dengan manusia. Maka itu orang panggil riak. Tinggal amalan kerana manusia. Dan wal amalu min ajli nasyr. Yang kedua, beramal kerana manusia, itulah syirik. Beramal kerana manusia, syirik. Buat apa untuk kerana manusia sembahyang lama-lama ni, nak suruh orang puji, nak suruh orang sanjung, nak dapat pujian. Itu syirik, orang panggil syirik. Dah mana ikhlas? Wal ikhlasu an yu'afiqallahu minhuma. Ikhlas tu ialah orang yang selamat daripada dua-dua benda ni. Itu orang ikhlas. Maksud apa dia? Ada orang ke, tak ada orang ke,
Tak, dia istiqamah beribadat pada Allah. Orang puji ke, orang kritik ke, orang kata apa macam pun, dia tetap istiqamah. Dia tak terkesan dengan apa yang ada di sisi dia. Itu orang ikhlas. Begitulah orang ikhlas yang kita perlu usahakan. Dah, saya rasa cukup soalan ni. Jadi untuk kesimpulannya, perbahasan hadis yang kita baca, kita tak masuk lagi hadis ni, tuan-tuan. Tak, baru kita buka mukadimah dulu hadis ni. Tentang bagaimana kepentingan niat, dan insya-Allah akan datang bulan akan datang kita akan bahas tentang hadis ni secara detail. Apakah peringkat-peringkat ikhlas yang disebut oleh para ulama? Ikhlas ni ada peringkat-peringkat dia. Ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kita akan tengok ukuran ikhlas kita kat mana. Selama ni kita beribadat peringkat mana? Nombor 1 ke nombor 2, nombor 3? Kita insya-Allah kita akan kaji hadis ni secara mendalam. Yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada kita semua apabila kita belajar kitab ni Bustanul Arifin pada bab yang pertama, pada menyatakan niat dan ikhlas. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar untuk pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, dan kita tutup dengan satu doa. Mudah-mudahan dengan doa ini dapat mengikhlaskan hati kita, menerima amalan kita, kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.